السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. وقال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. صدق الله العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid dan ketentuan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala menemukan kita buat kali yang kedua. Cuma berbezaannya pertemuan yang pertama pada siang hari, pertemuan yang kedua pada malam hari. Tetapi inilah yang dikatakan takdir Allah. Dan tidak ada siapa yang boleh menidakkan akan takdirnya. Dan tak ada siapa yang boleh menyalahi akan takdir. Maka apabila di sini kita memandang akan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ia termasuk di dalam arkanul iman yang keenam, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Ketika itulah apa yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Allah yang bersifat sebagai pentadbir bagi sekalian alam. Sebab itu, Masya Allah, bila kita melihat dengan sebenar-benarnya, ketika itu kita mula patuh dan akur dengan Allah. Kita mula menjadi hamba yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun siapa pun kita sekalipun, walaupun di mana tempat kita sekalipun, walaupun apa yang ada pada diri kita sekalipun. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadikan satu asbab Allah memberikan kita hidayah dan taufik dalam hidup kita. Allah meredai kita dan Allah pimpin kita, sehinggalah kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lebih dahulu saya mengucapkan jazakumullah khairul jazaa dan terima kasih kepada semua kaki tangan JPJ, khususnya kepada pengarah JPJ Terengganu, Kuala Terengganu, Cik Zulkarnain, dan timbalan pengarah Cik Khairul. Saya kalau tak ada name tag, saya susah nak tahu. Alhamdulillah sebab ada name tag, jadi saya boleh nak cakap lah. Dan semua kaki tangan JPJ Kuala Terengganu yang hadir pada malam ini. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita lihat, tuan-tuan ini Allah telah berikan satu anugerah yang besar sebenarnya. Bukan senang untuk kita berada di dalam satu tempat berbuat kebaikan daripada awal maghrib sehingga sekarang. Antara yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang mendapat salawat daripada malaikat. Salawat ini kalau daripada jin dan manusia dinamakan doa. Selawat itu jika mana ia daripada Allah dinamakan rahmah. Selawat itu jika mana ia datang daripada malaikat dinamakan istighfar. Maka apa kata Nabi SAW? Orang yang antara mendapat istighfar ataupun selawat daripada malaikat, mereka yang tidak berganjal daripada salahnya, daripada salat berjamaahnya, daripada safnya, dan kemudian orang yang berada dalam majlis ilmu selama mana ia masih tidak meninggalkan majlis ilmu dan majlis zikir itu.
mereka akan mendapat selawat daripada malaikat, iaitu mereka ini sentiasa disebut-sebut namanya oleh malaikat Allah, dengan malaikat ini meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan bin si fulan. Ampunkanlah dosa si fulan bin si fulan. Selama mana tuan-tuan masih berada di dalam majlis ini. Betapa untungnya tuan-tuan kalau dalam 3 jam kita berada dalam majlis ini sehingga akhir. Tuan-tuan daripada maghrib tadi sehinggalah berakhirnya majlis ini, malaikat tidak berhenti memohon keampunan kepada Allah untuk tuan-tuan. Saya agak rugi sebab saya datang lewat. Saya datang pukul 8 lebih. Tuan-tuan daripada awal malaikat memohon keampunan. Ya Allah, ampunkanlah dosa fulan bin fulan. Ampunkanlah dosa fulan bin fulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan untuk saya menasihati diri saya sebenarnya. Untuk saya mengingatkan diri saya sebenarnya. Setiap apa yang saya ucapkan, khusus saya tujukan untuk diri saya dan keluarga saya. Maka selebihnya, jika tuan-tuan mendengarnya, maka mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik menjadikan satu nasihat kepada orang yang mustami'un. Orang yang mendengar akan apa yang saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ia menjadi asbab untuk kita mendapat redha Allah dalam kehidupan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan pada bumi dengan diturunkan hujan. Jika mana tidak ada seorang perempuan yang masih menyusukan anak dan tidak ada orang tua di dalam muka bumi, nescaya Allah akan tahan hujan. Kerana manusia ni sentiasa berbuat kerosakan, berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman. Maka inilah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tuan-tuan sebenarnya kita kena tahu. Untuk apa aku hidup? Adakah aku hidup ni tadi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, minum, berjalan, bekerja, selepas itu aku mati? Apabila seseorang dipikirkan perkara sedemikian, samalah apa yang difikirkan oleh orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir ini hidup mereka makan, minum, cari dunia, cari harta, kemudian mereka bersukaria dan mati. Sebab itu apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, maka manusia ini dalam kerugian. Rugi mereka itu sebab apa tuan-tuan? Allah sebut dalam surah At-Takasur. Sebab mereka ni leka. Leka dan mereka tak pernah nak ingat bahawa hidup ini adalah milik Allah. Yang bersifat dengan yuhyi wa yumit, yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah. Jadi apa yang ada pada kita adalah anugerah Allah. Dan satu hari Allah akan tanya setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Sama ada ia berbentuk dunia atau berbentuk akhirat. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, dia akan tanya. Sebab itu ada hadis yang sahih berkenaan orang alim yang akan dipersoalkan oleh Allah di yaumul akhirah. Orang kaya yang akan dipersoalkan oleh Allah di yaumul akhirah. Orang kaya, orang yang qari, yang tahu Al-Quran dan membaca Al-Quran akan dipersoalkan oleh Allah di yaumul akhirah. Allah sebut dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semua nikmat yang Allah beri, Allah akan tanya. Tidak saja-saja Allah beri pada kita. Tuan-tuan, Allah bagi pangkat, Allah bagi itu dan Allah bagi ini. Lalu, apa yang ada pada saya dan pada tuan-tuan besok dipersoal satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, hidup ini apabila ada keberkatan daripada Allah, maka hidup kita dalam pimpinan Allah. Malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan tentang barakah ini. Barakah ini apa sebenarnya tuan-tuan? Barakah ini adalah anugerah Allah. Barakah ini adalah kurnia Allah.
Barakah ini tidak diberikan pada semua orang. Hanya yang Allah pilih. Begitu juga tentang akhirat. Allah tak pilih semua orang. Allah tak pilih semua orang untuk dapat akhirat. Tetapi dunia ni Allah bagi pada semua orang. Dunia ni, orang yang Allah sayang, Allah bagi. Orang yang Allah benci, Allah bagi. Orang yang tak salat, Allah bagi. Orang yang salat pun Allah bagi. Orang yang taat dengan Allah, Allah bagi. Orang yang lawan Allah pun Allah bagi dunia ini. Tetapi akhirat tidak. Akhirat Allah kurniakan kepada mereka-mereka yang Allah sayang, yang Allah kasih, yang Allah cintakan hamba-hamba ini. Lalu Allah anugerahkan kepada mereka-mereka ini pengurniaan yang Allah telah kurniakan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang Allah sayang. Sebab itu Allah sebut dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Orang yang Allah sayang, yakni orang saleh, orang baik ini Allah sayang. Bukan kata Allah saja sayang orang baik. Orang baik ini sekalian makhluk Allah sayang. Tuan-tuan, orang yang ada ilmu belum tentu disayangi Allah. Jika mereka ni jahat. Orang yang beramal belum tentu disayangi Allah. Jika mereka ini tidak ikhlas. Orang yang ada harta belum tentu disayangi Allah. Jika mereka ini tidak tawaduk dan membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Sebab itu, sesuatu yang ada pada kita ini belum tentu menjanjikan kasih Allah jika Allah tidak pilih kita untuk menjadi kekasihnya, untuk menjadi orang yang Allah sayang. Maka barakah ini dikurniakan pada orang yang Allah sayang dan Allah pilih. Apa yang kita perlu cari dan kita perlu tuntut tuan-tuan tentang barakah ini? Antara tanda tuan-tuan, orang yang barakah ini tuan-tuan, yang pertama, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka merasakan qanaatun. Mereka rasa cukup. Diangkat sifat tamak di dalam diri mereka. Ini kata barakah. Orang lain gaji 3,000 dan kita pun gaji 3,000. Tapi 3,000 kita cukup. 3,000 dia tak cukup. 3,000 dia dengan hutang yang bertampuk-tampuk. Hutang yang banyak. Tapi 3,000 kita cukup. Kita boleh belanja, kita boleh ada rumah, kita boleh ada kenderaan, kita boleh bercuti, kita boleh bagi ibu bapa, kita boleh bersedekah dengan jumlah yang sama dengan orang lain. Kenapa? Sebab Allah telah berikan keberkatan itu. Dan di antara tanda barakahnya kita, tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita sakinah, ketenangan dalam kehidupan. Orang yang barakah ini tidak ada keluh kesah dengan perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkara yang telah dijamin oleh Allah? Dunia ni dan rezeki ini telah dijamin oleh Allah. Tapi orang tak nampak dan orang lupa. Setelah kita berada dalam rahim mak kita 40 hari, semua orang ingat cerita ni. Kalau kita cerita ni, oh dah tahu Ustaz. Ketika kita berada dalam rahim mak kita 40 hari, telah dijanjikan dan telah ditulis padanya tentang rezeki ini selama mana dia hidup. Maka rezeki ini telah dijanjikan oleh Allah. Maka sebagai hamba Allah, maka syariatnya kita kena berusaha. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di mana barakah yang kita kena cari, tuan-tuan? Yang pertama, keberkatan pada umur. Tuan-tuan, umur ini adalah satu aset sebenarnya. Umur ini adalah satu kurnia. Tuan-tuan, kalau kita lihat zaman-zaman mutakhirin ini, ramai kawan-kawan kita yang Allah tarik belum pencen lagi. Sekarang ni kita jangan ingat pencen dulu, tuan-tuan. Jangan ingat kita umur kita sampai pencen.
Sebab kita lihat kawan kita umur 40 lebih dan mati. 50 lebih dah mati. Sebabnya cukup senang dan cukup simple saja. Sebab apa? Sebab yang memegang kita Allah, bukan kita. Tapi kita lupa. Kita rasa hidup ni milik aku. Maka aku boleh buat apa yang aku nak buat. Aku buat apa ikut aku, kehendak aku, plan aku, perancangan aku. Dan kita lupa bahawa Allah ada perancangannya sendiri untuk kita. Ini takdir Allah. Saya sendiri tak tahu tuan-tuan, saya boleh katakan JPJ ni baru lagi tuan-tuan. Tak sampai 10 hari. Saya sampai JPJ lagi. Takdir. Ini kata takdir Allah. Nak mana kita nak lari daripada takdir Allah? Sebabnya yang merancang kehidupan kita, yang mentakdir kita adalah Allah. Kita tolaklah bagaimana pun. Kita elaklah bagaimana pun. Maka tetap apabila takdir itu telah berlaku, maka ketika itu kita perlu menerimanya. Sebab itu apa kata Nabi SAW? Satu hari sahabah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah takdir ini boleh berubah?" Rasulullah kata boleh. Satu kata Rasulullah, sebelum takdir itu terjadi. Semasa di dalam, masih lagi dalam ta'alluq ilmu. Ini kalau dalam tauhid. Tapi saya tak cerita tuan-tuan. Nanti tuan-tuan pening. Tuan-tuan biasa tengok nombor plate. Nanti saya cerita pasal ni tuan-tuan pening. Lalu Rasulullah bersabda, ia boleh berubah dengan dua keadaan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya dengan sebab doa. Itu datangnya doa, minta sihat, diajar kepada kita oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Kita minta sihat. Dengan sihat itu kita dapat buat baik dengan Allah. Jadi orang saleh kepada Allah. Bila umur kita berkat. Yang keduanya, apa kata Nabi SAW? Iaitu dengan kita berbuat amal saleh. Jadi orang baik tuan-tuan. Tapi jadi orang baik ni susah tuan-tuan. Nak jadi jahat senang. Itu jahat 20 tahun, nak jadi baik susah. Tapi baik 20 tahun boleh jadi jahat sekejap. Sebab itu nak jadi baik, nak amal perkara yang baik, nak buat perkara yang baik susah. Nak meninggalkan perkara yang baik senang. Kita duduk dalam majlis ni 3 jam tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam dah 30 hari. Betul tak? Rasa sakit habis dah. Pinggang sakit, lutut sakit. Sakit belah ke bila Ustaz nak berhenti dah. Akhirat macam tu tuan-tuan. Sebab itu, orang yang dapat masuk syurga ini sedikit. Tak ramai. Orang yang dipilih untuk kembali kepada jannah Allah ini sedikit. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sikit. Orang yang benar-benar berpegang dengan Allah dan Rasul, orang ini yang hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit aja tuan-tuan. Tak ramai orang yang bakal untuk masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada kuliah saya yang dulu saya ada sebut. Sakit dalam dunia sekejap, susah dalam dunia sekejap. Tetapi sakit di akhirat ini khalidina fiha abada. Susah dalam dunia sekejap, tetapi susah di akhirat khalidina fiha abada. Berterusan sehinggalah kita mendapat keampunan daripada Allah. Tuan-tuan,
Apa yang berlaku dalam dunia ini, tuan-tuan, sebagai satu ibrah. Orang kalau masuk penjara, tuan-tuan, keluar penjara, key in saja IC, dia ada bekas panduan. Tuan-tuan, dia tak? Kalau kerajaan, badan kerajaan nak terima, tak apa berani, tak boleh terima pun. Begitulah orang yang masuk neraka Allah. Selalu kita kata, tak apa masuk neraka. Last kali kita keluar. Rupanya ahli neraka ni, tuan-tuan, bila setelah ia keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dimasukkan ke dalam syurga, masih ada tanda sini. Ahlun nar. Bekas ahli neraka. Jalan dalam syurga, semua orang kenal, ni bekas ahli neraka. Gimana pun, ni bekas ahli neraka. Menangis kita, tuan-tuan, meminta syafaat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hilangkan akan tanda ini. Ya Allah, hilangkan akan tanda ini, ya Allah. Walaupun dah masuk dalam jannah Allah, masih tidak bahagia gitu. Masih tak dapat akan kebahagiaan yang hakiki. Sebab itu orang saleh, dia tak fikir macam mana dia nak masuk syurga Allah, tetapi dia fikir macam mana dia nak keluar daripada neraka Allah. Dia tak fikir lagi. Kalau kita lihat nazam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ilahi la astulil firdausi ahla, wa la aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tak kuat untuk masuk neraka Engkau. Apa yang Imam Syafi'i sebut? Ya Allah, aku tak layak duduk dalam syurga Engkau. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku tak kuat, aku juga tak kuat nak masuk dalam neraka Engkau, ya Allah. Udahlah, aku ni tak layak nak masuk syurga Engkau. Aku juga tak kuat nak masuk, nak keluar, nak masuk dalam neraka Engkau. Imam Syafi'i, tuan-tuan, mujtahid mutlak. Wali Allah. Setiap hari dia sebut dengan Allah, ya Allah, aku ni tak layak masuk syurga Engkau. Ya Allah. Dan juga aku tak kuat untuk masuk neraka Engkau, ya Allah. Kita bukan awliya, kita bukan kekasih Allah. Dalam sebulan tak pernah kita cakap dengan Allah macam tu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita rasa kita orang hebat. Sebab apa, tuan-tuan? Kita rasa kita ahli syurga. Ini yang berlaku kepada iblis, laknatullah. Iblis yang berada dalam syurga bersama dengan malaikat, dia rasa dia dah selesa duduk pada zon yang selesa. Tetapi dia tidak tahu apa takdir Allah. Rupanya pada akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah daripada syurga Allah, sehingga dia menjadi ahli neraka yang tetap. Kita tak tahu kita mati bila. Tuan-tuan, umur ni rahsia Allah. Sebab itu cari keberkatan pada umur kita. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur yang barakah, bertambah saja umur, bertambah kebaikan. Kita muhasabah. Tuan-tuan muhasabah diri tuan-tuan, saya muhasabah diri. Apa benda-benda baik yang telah bertambah dalam hidup aku? Semayang malam aku dah istiqamah belum? Aku dah nak pencen ni. Tapi aku tak boleh nak sujud dengan Allah. Walaupun dalam sebulan 10 kali. Semayang sunat rawatib aku macam mana? Tuan-tuan, Allah ni sayang kita dan Nabi sayang kita. Apa yang Nabi janjikan pada kita? Benda ni saya pernah sebut dalam kuliah saya dulu-dululah, tapi tidak di CPJ. Kata Nabi sebut, orang yang semayang isyak, lepas semayang isyak, dia semayang ba'diyah isyak 4 rakaat. Apa yang dijanjikan oleh Nabi pada kita? Sama ada ba'diyah isyak itu 4 rakaat 1 salam, tanpa tahiyat awal. Ataupun 4 rakaat 2 salam, 2 rakaat 2 rakaat. Apa yang Nabi janjikan pada kita? Nabi kata apa?
Orang yang dapat melakukan salat ba'da isyak 4 rakaat, kelebihannya menyamai seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar. Setiap malam tuan-tuan kita dapat Lailatul Qadar. Umat terdahulu tak dapat. Nabi janjikan pada kita, tuan-tuan, kenapa ada janji-janji ini? Tanda kasih Allah pada kita supaya kita ni tak masuk neraka Allah. Walaupun ada peruntukan itu, tapi kita tak mau buat. Dan kita tak boleh buat dan kita tak mampu buat. Peruntukan yang ada, yang Allah berikan kepada kita dan Nabi berikan kepada kita bisyafa'atihi, kita tak mampu nak laksanakan. Kenapa? Kenapa Allah tak pilih aku? Kenapa Allah tak bagi aku? Kenapa Allah tak nak bagi aku akan peruntukan ini? Allah tak sayang aku ke? Dunia Allah bagi, tuan-tuan. Allah tak pernah tak bagi kita makan tiap-tiap pagi. Allah tak pernah tak bagi kita dunia kepada kita selama kita hidup. Tetapi Allah halang kebaikan dan ibadah pada kita. Tuan-tuan, jika mana dalam masa terdekat ini Allah matikan kita, agak-agak berpeluang tak kita untuk masuk dalam jannah Allah? Agak-agak tuan-tuan balik ni, saya dan tuan-tuan fikir, dalam masa yang terdekat ini, kita dimatikan oleh Allah. Agak-agak aku ni boleh tak? Jangan kata masuk syurga Allah. Layak tak aku ni cium bau syurga Allah? Sebab ahli syurga ini, dia akan cium bau syurga itu 500 tahun dahulu daripada dia masuk syurga Allah. Orang yang dapat bau syurga Allah ini, dia tahu dah aku jadi ahli syurga Allah. Kerana apa? Bau syurga Allah itu dia dapat cium dah 500 tahun dahulu daripada dia masuk syurga. Tuan-tuan, 500 tahun kita tunggu untuk masuk syurga, tuan-tuan. Dalam keadaan kita ni orang yang malas untuk dekatkan diri dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang barakah umurnya, apabila bertambah umurnya, lalu berkurang akan dosa dan maksiat, dia mula kurang buat salah dengan Allah. Dia mula jaga diri ni, ya Allah, apa salah aku ya hari ni? Ya Allah, hari ni aku dah buat salah dengan kau, ya Arhamar Rahim. Yang bila saya sebut dengan tuan-tuan masalah kerja, susah, tuan-tuan. Kita rasa tak salah. Macam contoh macam ni lah. JPJ saya tak tahu. Kalau pejabat lain masuk pukul 9, keluar pukul 5. Ya tak? Kadang-kadang kita masuk pukul 11, keluar pukul 2. Bukan JPJ, ni tempat lain, ni JKR. Agak-agak benda ni khianat atau amanah dalam kerja, tuan-tuan. Bila khianat, tuan-tuan, hasil daripada pengkhianatan ini dia halal atau haram? Benda ni kita tak nampak. Tetapi kiraman katibin sentiasa tulis. Kiraman katibin dia tulis, kita tak lepas dari pandangan Allah. Besok Allah tanya kita. Allah persoalkan kita. Dan benda ini kita tak pandang. Sebab itu di antara yang disebut oleh ulama, antara tanda orang yang mula jauh dengan Allah, dosa yang selalu dia buat itu, dia tak memandang ia satu dosa. Sebab apa? Sebab benda itu kelaziman dan kebiasaan. Sebab semua orang dah buat benda itu menjadi biasa dalam tempat itu,
maka dia tak rasa satu kesalahan. Tetapi ia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya katakan. Besok di akhirat, tangan-tangan ini akan berkata di hadapan Allah, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari apabila orang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai Imam Syafi'i, aku lihat engkau umur hampir 80 tahun, 70 tahun kepada ketika itu. Saya tak ingat. Ya? Kalau salah tolong betulkan. Imam Syafi'i boleh melompat dan berlari lagi. Lalu orang bertanya kepada Imam Syafi'i, sihatnya kamu wahai Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, zaman muda aku tidak berbuat maksiat. Sebab itu apabila kita ini selalu dalam keadaan berbuat salah dengan Allah, tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu katanya seorang ulama yang mengarang kitab Sirajul Talibin, Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, tanda dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa perkara yang perlu kita tengok. Yang pertama, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, Allah mula fahamkan kita dengan hukum hakam agama. Kita mula dipimpin oleh Allah dengan ilmu. Yang ni salah, yang ni betul, yang ni tak kena ni. Kalau aku buat macam ni tak kena ni. Pada kerjaku, pada keluarga aku, pada masyarakat, muamalah dan sebagainya. Tuan-tuan, Allah akan tanya setiap perkara yang ada pada kita yang pernah kita buat. Bila ilmu ini telah dikurniakan oleh Allah, kita mula rasa bersalah dengan Allah. Ni aku buat salah ni. Ni tak betul ni. Itu pada kuliah saya yang lalu. Syaitan ni dia pandai. Macam mana dia nak keluarkan kita daripada neraka Allah. Sebab kita akan balik semula ke kampung kita. Ke tempat asal kita adalah jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Iblis tak benarkan. Kau kena ikut aku. Kau kena sama-sama dengan aku dalam neraka Allah. Bencinya dengan Sayyidina Adam AS. Bencinya sangat dengan Sayyidina Adam. Dia nak heret kita sama, tuan-tuan. Walhal asal kampung kita adalah syurga Allah. Macam mana dia usaha? Orang yang berniaga ditipu dalam perniagaan mereka. Cara mereka berniaga dalam keadaan yang tidak benar. Orang yang mengajar macam saya ni ditipu caranya. Mengikut cara mengajar yang tidak benar pada Allah. Keikhlasannya li dunya wa ma fiha, kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana Allah semata-mata, dipesongkan akan niat itu sendiri. Orang yang bekerja macam tuan-tuan, ditarik pula. Bagaimana aku nak tarik mereka ini dengan jalan mereka bekerja agar mereka masuk dalam neraka Allah dan dikeluarkan daripada jannah. Ini tuan-tuan yang saya sebut pada kuliah saya yang dulu. Kita tipu MC. Ini bertahun-tahun ni buat ni tuan-tuan. Ada. Ini bukan, kita kerja bukan setahun tuan-tuan. Kita kerja dah 15 tahun. Dosa 15 tahun ni macam mana? Itu belum tipu klaim lagi tuan-tuan. Agak-agak macam mana ni? Kita nak balik masuk syurga lepas tak? Ini belum khianat dalam benda lain. Tuan-tuan, ada sebuah syarikat dulu. Dia bertanya dengan saya, Ustaz, kenderaan kami Ustaz akan dicat kosnya sebenarnya 300. Tetapi di situ ditulis 500 Ustaz. Bukan sikit kenderaan kami Ustaz, sekitar 100 buah. Apa hukumnya Ustaz? Ini bahagian tender pula. Sebenarnya ilmu yang ada pada kita tak membantu langsung tuan-tuan jika Allah tidak pilih kita untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Dan semua orang tahu benda ini haram. Ilmu ada tuan-tuan,
Ada ilmunya. Yang ni haram, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Allah tidak redha. Tetapi Allah tidak berikan kita kekuatan untuk meninggalkan perkara yang Allah benci. Percayalah tuan-tuan, kalau semasa hidup kita sering berbuat perkara yang haram, setelah kita pencen besok, Allah tidak berikan kita keberkatan dalam kehidupan kita. Percayalah. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Allah. Jannah ini milik Allah. Neraka ini juga milik Allah. Dan kita juga milik Allah. Kita nak lari mana, tuan-tuan? Tuan-tuan, antara tanda taubat itu diterima oleh Allah, Allah buka segala pintu kebaikan untuk kita. Allah buka pintu kebaikan. Kita tak mampu sebenarnya, kita tak kuat. Tapi Allah mula buka dan Allah tunjukkan pada kita kebaikan demi kebaikan. Sebab kita tak kuat. Kita selalu cakap kan, ya Allah, aku ni lemah. Tuan-tuan, kita tahu kita lemah. Kenapa kita tak minta dengan Allah? Malam-malam mengadu dengan Allah. Kenapa kita bongkar? Kenapa kita sombong? Kenapa tak mampu nak angkat tangan? Tuan-tuan, angkat tangan saja dengan Allah. Modal kita cuma angkat tangan dengan Allah. Modal kita ada mulut yang Allah bagi cuma cakap. Apa salah? Malam, waktu mana mustajab? Waktu sahur, pukul 4 pagi. Waktu mana mustajab doa? Bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah mustajab doa. Waktu mana mustajab doa? Bainal khutbatain, kata Nabi. Di antara dua khutbah itu mustajab doa. Ketika imam itu duduk, angkat tangan, ya Allah, aku ni lemah, ya Allah. Aku memang nak tinggalkan semua benda-benda tabiat buruk ni, ya Allah. Dalam kerjaku, dalam tugas aku. Tapi aku tak mampu, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah, bantulah, pimpinlah. Ya Allah, kalaulah aku mati dalam masa terdekat ni, dalam masa aku masih tak boleh tinggalkan benda jahat ni, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Maafkanlah salah aku. Terimalah taubat aku. Walaupun aku dah berkhidmat sampai 20 tahun, ya Allah. Benda ni aku dah buat 20 tahun. Engkau dah tengok 20 tahun. Engkau dah tulis 20 tahun. Malaikat kau dah tulis 20 tahun, ya Allah. Sekarang baru aku sedar. Tolonglah, ya Allah. Aku tak nak dunia aku susah. Di akhirat juga aku susah, ya Arhamar Rahim. Apa salahnya kita angkat tangan, tuan-tuan? Jangan sombong dengan rahmat Allah. Yang ketiganya, tuan-tuan, apa kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari? Bila taubat itu mula diterima oleh Allah, kita mula rasa seronok buat baik. Bukan banyak buat baik, tuan-tuan, rasa seronok. Saya tengok tuan-tuan masuk tadi ada apa gobok situ lah. Dia tu gobok kan. Kalau orang Perak dia panggil gobok, tuan-tuan. Dia lebih kurang je Perak dengan Terengganu ni. Saya dengan Timbalan Pengarah kira satu kampung lah, satu kapal. Terengganu panggil gobok, saya panggil gobok. Lebih kurang satu jalan kebaikan. Walaupun tak banyak kita buat, tapi setiap kali kita buat baik, kita cakap dengan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan baik yang aku buat ni, walaupun tak banyak, walaupun sekampit beras 5 kilo, kau terimalah, ya Allah, daripada hamba kau yang banyak salah ni. Mudah-mudahan
dengan apa yang aku buat, Engkau ampunlah salah aku ya Allah. Tuan-tuan, jangan nampak syurga dulu. Tapi nampaklah, lihatlah macam mana kita nak keluar daripada neraka Allah dulu. Jadi benda baik yang kita buat ni tadi, kita harap-harap supaya kita boleh keluar daripada neraka Allah. Macam tu. Jangan ingat nak masuk syurga dulu, jangan. Ingat macam mana nak keluar dari neraka dulu. Ya Allah, aku dapat semayang sunat ni, ya Allah. Mudah-mudahan aku boleh keluar dari neraka Engkau, ya Allah. Sebab kita nak masuk syurga tak layak. Salah kita banyak. Kita minta ampun tak ada. Tak mau. Kita rasa kita orang baik. Kita rasa kita ahli syurga. Kita minta dulu, ya Allah, keluarkan aku dulu, ya Allah. Tapi tuan-tuan, rahmat Allah luas. Saya dah nak tutup dah. Tetap lepas maghrib, tetap lepas isyak, tetap lepas maghrib, tetap lepas subuh, pagi dengan petang. Tuan-tuan jangan tinggal dua amalan. Ni tuan-tuan tahu satu. Tuan-tuan baca 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Neraka berdoa pada Allah, ya Allah, Kau keluarkanlah orang yang baca doa tu daripada aku. Rahmat Allah luas kan? Persoalannya, siapa yang boleh istiqamah hari-hari baca tu? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya, dalam sebulan ni berapa kali kita dah baca tu? Takdir Allah. Maghrib tadi tuan-tuan dah baca, tiba malam ni tuan-tuan balik, tuan-tuan tidur, lalu pagi esok Allah matikan tuan-tuan. Ramai kawan kita yang mati sedang tidur. Itu orang soleh, dia siap-siap baca doa tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kalau aku mati ni, aku dah sebut nama Engkau, ya Allah. Jangan tinggal, walaupun amalan tu kecil. Sebelum kita tidur, kita dah sebut nama Allah. Bismikallahumma ahya wa amut. Mati kita dapat sebut nama Allah. Nabi ajar banyak orang yang nak tidur, kalau dia baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghabatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Nabi kata kalau dia mati pada ketika itu, kembali ia kepada fitrah. Mati dalam husnul khatimah. Saya alhamdulillah tuan-tuan, tak tinggal lagi lah. Alhamdulillah. Sebab saya takut. Kita amal tak banyak. Dosa banyak. Salah banyak. Ibadat sikit. Semayang sunat sikit. Sedekah berkira. Kita terima rezeki Allah, kita tak pernah kira. 1,000 ambil, 2,000 ambil, 5,000 ambil. Tapi bila tatkala Allah minta kepada kita untuk bersedekah, wa mimma razaqnahum yunfikun, kita berkira nak keluarkan harta kita. Kita berkira-kira dengan Allah. Kita berkira-kira dengan zat yang telah memberikan kita harta tersebut.
jahatnya kita dengan Allah, tapi kita tak nampak jahat sebab kita nampak kita orang baik. Jadi saya tak pernah tinggal lagi, alhamdulillah tuan-tuan. Setiap malam nak tidur sebab saya takut, ya Allah, kalau Engkau matikan aku malam ni, pagi ni, mudah-mudahan apa yang Nabi janji pada kami ni kami dapatlah, ya Allah. Kedua, tuan-tuan jangan tinggalkan Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Orang yang baca doa ni, syurga, doa dengan Allah. Ya Allah, masukkanlah orang yang baca doa ni ke dalamku. Adik-adik kena ingat, walaupun kalian hafizul Quran, belum menjamin untuk masuk syurga Allah. Kalian ingat, seorang yang bernama Ibnu Muljam, yang hafaz Quran dan qari Quran, dia telah membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kerana syurga itu milik Allah. Syurga itu milik Allah. Dan neraka itu juga milik Allah. Sebab kita tidak tahu kesudahan kita. Walaupun kita beramal banyak, zikirnya banyak, jangan kita rasa kita telah menjadi ahli syurga Allah. Kerana Allah boleh berubahkan hati kita. Sebab itu Nabi sebut, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah boleh bolak-balikkan hati kita daripada orang jahat pada orang baik, dan daripada orang baik kepada orang jahat. Ibnu Muljam ni orang baik, qari, orang yang mengajar Al-Quran. Akhirnya dia yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Yang terakhir, tuan-tuan, kalau nak hidup berkat, anak-anak berkat, rumah berkat, harta tuan-tuan berkat, dan di sekeliling jiran-jiran tuan-tuan berkat. Tuan-tuan balik rumah ni sekarang, masuk je rumah, sambil-sambil masuk rumah, tuan-tuan jangan tinggal suratul Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad. Masuk je rumah, baca qul hu 3 kali. Siapa yang beramal dengan suratul Ikhlas 3 kali ketika nak masuk rumah, dirinya berkat, keluarganya berkat, hartanya berkat, anak-anaknya berkat. Anak berkat macam mana tuan-tuan? Anak ni sejuk, kita tengok anak kita anak yang soleh. Bukan anak pijak tuan-tuan. Sekarang berapa ramai anak yang bijak tetapi menyakitkan hati dua ibu bapanya. Berapa ramai anak yang ada ilmu agama tetapi mereka menyakitkan hati kedua ibu bapanya. Berapa ramai anak yang pandai yang tuan-tuan, ada degree tuan-tuan, ada PhD, ada master, tetapi anak ini menyakitkan hati kedua ibu bapanya. Kita tak nak tu tuan-tuan. Kita nak anak kita anak saleh. Tuan-tuan, orang baik kalau bodoh semua orang sayang. Orang kan tunjukkan, tapi kalau dia baik. Orang ni tuan-tuan, dia baik, tapi dia miskin. Orang akan tolong dia. Kita nak jadi orang yang saleh. Sebab itu diperintahkan kita adalah berbuat amal saleh. Jadi orang saleh supaya semua orang sayang dan Allah sayang. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Buat kali ini saya minta maaf kalau saya lebih masa. Saya minta maaf pada semua. Mudah-mudahan besok di akhirat, kalau tuan-tuan jumpa saya dalam neraka Allah, tuan-tuan tolonglah minta dengan Allah, ya Allah, aku kenal orang ni ya Allah. Dulu dia mengajar kat jabat kami di JPJ ya Allah. Tolonglah keluarkan dia daripada neraka Engkau ya Allah. Mana tahu tiba-tiba tuan-tuan jadi ahli syurga. Saya yang mengajar ni tuan-tuan duduk dalam neraka Allah. Tuan-tuan yang duduk depan saya ini duduk dalam syurga Allah. Tuan-tuan tolong jangan tinggalkan saya tuan-tuan. Ini permintaan saya tuan-tuan. Jangan tinggalkan saya. Tuan-tuan cakap dengan Allah, minta dengan Allah. Ya Allah, aku kenal orang ni ya Allah.
Dia cakap pandai, ya Allah. Amal pun tak, ya Allah. Kau keluarkanlah dia. Sebab dia pernah tunjukkan kami buat baik. Walaupun dia tak pernah amal apa yang dia cakap tu, ya Allah. Cakap saja pandai, ya Allah. Keluarkanlah. Kalau tuan-tuan sayang saya, dunia akhirat. Besarnya kasih sayang Allah dan besarnya kasih sayang itu yang disebut oleh Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Menjadi kesempurnaan iman. Tuan-tuan, pesan daripada saya untuk diri saya khususnya, di mana pun kita berada dan apa yang ada pada kita, maka janganlah kita sombong dan bongkak dengan anugerah Allah, kerana ia adalah anugerah daripada Allah. Wa akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, salah-salah kami maafkanlah, ya Allah. Dosa-dosa kami ampunkanlah, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jahat-jahat kami baikkanlah, ya Allah. Ya Allah, jauh kami dengan Engkau dan rahmat Engkau dekatkanlah, ya Allah. Lalai-lalai kami, ya Allah, dalam hidup ni, maka Kau ingatkanlah kami, ya Allah, agar kami tak terus menerus lalai sehingga Engkau panggil kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala masalah kami Kau tolong selesaikannya, ya Allah. Masalah kami, isteri kami, anak-anak kami, masalah kerja kami, ya Allah. Selesaikanlah, ya Allah. Ya Allah, segala kesusahan kami Kau angkatlah, ya Allah. Mudahkanlah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami tak tahu bagaimana akan bahagian kami di akhirat. Tapi kami mohon kepada Engkau, ya Allah, besok jadikan kami dalam golongan orang-orang yang saleh, ya Allah, di dunia dan juga di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun kami tak layak untuk masuk syurga Engkau, ya Allah, kerana jahatnya kami ni, ya Arhamar Rahimin. Tapi jangan Kau jadikan kami sebahagian daripada ahli neraka-Mu, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami tahu kami silap, ya Allah. Kami tahu kami salah, ya Allah. Tapi kami tak kuat, ya Allah. Kami tak mampu, ya Allah. Kau pimpinlah kami, ya Allah. Kau tolonglah kami, ya Allah. Agar kami jadi orang baik. Kami tak nak jadi orang jahat, ya Allah. Pada pandangan Engkau, ya Allah. Walaupun seluruh manusia tidak tahu akan kejahatan kami. Kami tidak boleh menipu Engkau, ya Arhamar Rahimin. Kami tidak boleh terlepas daripada pandangan Engkau, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barakahkan semua staf JPJ Terengganu ini, ya Allah. Ya Allah, redhakanlah segala amalan mereka itu semua, ya Arhamar Rahimin. Mudahkan seluruh amalan semua staf JPJ Terengganu ini, ya Arhamar Rahimin. Pimpinlah semua staf ini, ya Allah, kepada Engkau dan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatkan segala masalah mereka, ya Allah. Sihatkanlah segala sakit-sakit mereka, ya Allah. Panjangkan umur mereka di dalam rahmat-Mu dan hidayah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.